Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dapat lagi kita bersua dalam kuliah Kemuliaan Bulan Islam. Bagi yang pernah mengikuti kuliah bersama Imam, kita telah mendengar kemuliaan bulan Muharram. Jadi hari ini kita akan mendengar perkongsian ilmu kemuliaan Safar pula bersama Imam Zakbar yang berlangsung sebulan sekali pada hari Khamis. Apa yang menariknya kuliah ini bukan sahaja kita mengetahui sejarah yang berlaku di dalam setiap bulan Islam, tetapi kita juga mendapat cara beramal dan kelebihan untuk cara terbaik menyantuni bulan yang mulia ini. Sebelum ini, kelas ini dijalankan secara berbayar dengan sambutan yang luar biasa pada setiap bulan. Kami pengurusan Pondok Ilmu berbesar hati untuk membawakan kuliah ini secara percuma agar semua dapat manfaat bersama. Jadi sebelum kita menjemput Imam untuk bersama-sama kita di petang yang berkah ini, jom rakan-rakan di Facebook kongsikan atau share siaran ini kepada rakan-rakan kita yang baru agar kita semua mendapat manfaat bersama. InsyaAllah, mudah saja hanya dengan tekan butang share, like atau kongsi di Facebook. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih serta tahniah kepada para penaja yang tidak jemu yang sentiasa memberi sokongan yang berterusan dengan menghadiri dan memeriahkan lagi kuliah Pondok Ilmu Online sama ada di Zoom maupun di Facebook Live. Semoga semuanya sentiasa dalam jagaan Allah. Kepada rakan-rakan yang baru, kami berlapang dada jika anda berminat untuk menjadi penaja hanya dengan menaja RM1 sehari atau RM2 sehari diniatkan sebagai sedekah subuh ataupun majlis ilmu. Nampaknya Imam dah ready. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput asatidz kita Imam Zakbar bagi meneruskan kuliah dan dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baiklah, kita memulakan kuliah waktu petang ini dan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan segala peringatan, segala kuliah dan segala nafas yang kita curahkan, keluarkan dan kita sedut mendapat manfaat dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lantaran 1 jam kita bersama persiaran pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di hujung daripada bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk di dalam bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan kita bergaduh, berselisih faham di kalangan kita. Dan apa yang perlu dibuat dalam bulan Safar, di dalam bulan Muharram, kita mesti berdamai. Sifat kita sifatnya berdamai. Sifat kita mesti sentiasa mengeratkan tali silaturahim di kalangan kita. Hari ini kita dah berada di hujung daripada bulan Muharram, di mana bulan Muharram yang rapat Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hari ini kita berada di hujung daripada bulan Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak menceritakan berkenaan dengan bulan Safar.
yang mungkin jarang diceritakan dan jarang dikongsikan oleh mana-mana pihak, tetapi hari ini kita mengambil suatu pendekatan melalui pondok ilmu ini supaya ada suatu pendekatan baru, supaya kita mengenali akan bulan-bulan Islam dan kita faham, menghayati dan kita beramal dengan bulan-bulan Islam ini, supaya setiap bulan yang berlaku dalam peredaran zaman dalam bulan ini kita memberi manfaat kepada diri kita, kita mendapat manfaat kepada diri kita, kita memberikan nafas baru kepada kehidupan beragama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita nak menceritakan berkenaan dengan bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan yang kedua daripada bulan Islam, pada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan bulan Safar merupakan bulan yang kedua, dan bulan Safar adalah bulan di mana ianya keluar daripada sempadan bulan yang diharamkan. Bulan yang pertama diharamkan, dilepaskan daripada bulan yang diharamkan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang dulu-dulu, orang Arab yang menghayati, mereka mengetahui tentang bulan-bulan Islam ini, bulan-bulan mengenai dengan Muharram Safar ini. Orang Arab apabila masuk saja bulan Safar, bulan Safar juga dipanggil bulan kosong. Sifar kan kosong. Bulan kosong. Orang Arab kenapa dipanggil bulan kosong? Kerana apabila selesai bulan haram itu, mereka akan memulakan permusafiran mereka. Musafir pergi mana? Mereka musafir untuk menunaikan hajat mereka, untuk melawat saudara mereka yang jauh daripada kota Mekah. Yang sana datang sini, sini datang sana. Mereka akan kosongkan tempat mereka itu. Tempat Mekah itu dikosongkan kerana mereka keluar daripada kawasan. Ada mereka yang keluar kerana mereka berdagang, berniaga ke Syam, pergi Yaman, pergi mana-mana. Mereka berniaga sehingga kawasan kampung mereka itu kosong. Jadi mereka trademarkkan pada bulan Safar ini adalah bulan kosong kerana kita meninggalkan kampung kita, kita kena berdagang. Yang tinggal hanya orang perempuan dan beberapa orang sahaja, pengawal bagi orang-orang yang berada di dalam kampung mereka. Dan orang Arab juga mengambil kesempatan bulan Safar, bulan yang diharamkan berperang pada bulan 3 bulan itu. Apabila masuk bulan Safar, mereka yang berkeinginan, mereka yang ada krisis di dalam 3 bulan tersebut, mereka tak boleh perang, dendam dalam hati. Dendam dalam hati mereka ini, bila nak keluar. Bila keluar saja daripada bulan haram, mereka mengatur strategi memulakan peperangan saudara, perselisihan. Orang Arab jahiliah, mereka akan melakukan apa saja sesuka-suka, macam merdeka bagi mereka apabila terlepas daripada bulan haram yang 3 itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di antara mereka pergi berperang ini, dan mereka akan menyerang kabilah-kabilah. Tengok, mereka ada yang keluar pergi berdagang, ada orang yang pergi keluar daripada kampung dia nak pergi menyerang pedagang tu, sehingga pedagang-pedagang kabilah ini kosong semua hartanya, dicuri. Jadinya terkenal bulan itu dengan bulan Safar. Kosong. Kerana kalau dia pergi berdagang, kampung dia kosong. Kalau dia pergi perang, dia akan pastikan habis semua harta orang yang kabilah yang dirompak tu, bersih habis. Tu. Jadi bulan itu dipanggil juga bulan kosong. Yang kedua, bulan Safar juga dipanggil bulan kuning. Kenapa dipanggil bulan kuning? Kerana waktu itulah musim luruh, dan musim tanah Arab memang tak ada pokok-pokok. Tetapi ada sebahagian tempat-tempat mereka, ada tempat rumput yang ada juga tempat pokok-pokok, kawasan-kawasan yang boleh ditumbuhi tanaman-tanaman, pokok-pokok. Tetapi bila masuk bulan Safar ini terlalu panas dan daun akan jatuh ke bumi, dan mereka orang jahiliah ni dia mengenali dah masuk bulan Safar kerana bulan ini daun dah mula gugur. Jadi dia menggelarkan bulan Safar juga adalah bulan kuning. Sebab ada daun yang turun jatuh berwarna kuning. Mereka caralah. Yang ketiga,
mereka mengatakan bahawa bulan Safar ini juga dikenali dengan bulan penyakit. Kenapa dikenali dengan bulan penyakit? Sebab pada bulan Safar itulah Allah mentakdirkan berlakunya unta diserang penyakit perut. Penyakit perut ni, unta kalau diserang sakit perut, dia akan duduk, dia akan baring, duduk teleku macam itu, dia sakit perut. Dan apabila dimakan, dia tak nak makan. Bagi minum, dia tak nak minum. Bagi unta-unta yang sakit. Mana mereka tahulah, oh dah masuk bulan Safar. Maka mereka kenali bahawa bulan ini adalah bulan penyakit. Nanti mandi Safar nanti. Ada orang nak cuba tanya nanti. Dan apabila mereka sakit perut, ni unta dia sakit perut, merebak kepada unta-unta yang lain. Mudah penyakit perut tu merebak kepada unta-unta yang lain. Kalau penyakit itu, unta yang sakit itu tidak diasingkan, dia mudah merebak kepada unta-unta yang lain. Jadi mereka mengatakan bulan Safar adalah bulan penyakit. Yang keempat, bulan Safar juga dipanggilkan bulan Najar. Bulan Najar ni apa? Cuaca kering yang melampau. Kemudian unta-unta yang sehat ini meminum air dengan sangat banyak kerana kehausan. Mereka berada di padang pasir kerana mereka memikul menunggang membawa barang-barang dagangan yang dibawa oleh pedagang-pedagang, oleh tuan dia lah. Dia macam lori lah sekarang ni, kaedah macam itu. Dia akan membawa barang yang banyak, dan hari itu bila masuk bulan panas terik ni, unta-unta ini akan meminum air dengan air yang banyak, dan mereka tahu, dan mereka akan menyediakan air yang lebih banyak daripada biasa untuk unta-unta mereka minum. Dan mereka kenali bahawa bulan ini adalah bulan Najar. Bulan Safar itu juga dipanggil bulan Najar. Perangai orang-orang Arab. Orang Arab ini dia tak ada hukum, dia suka dia waktu itu. Dia menukarkan beristihad mereka sama mereka, pemimpin mereka lah, beristihad mereka. Tahun ini kita mulakan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan Muharram ini bulan yang pertama. Nanti tahun depan mereka berijtihad. Bulan yang pertama dalam setahun itu bukan Muharram, tetapi dia memulakan dengan Safar. Suka-suka dia buat. Tetapi itu ada dalam kitab dan dia ada dalam sejarah tentang perangai kehidupan mereka ini memang begitu. Mereka buat setahun ini mula tahun dengan Muharram, tahun depan mula dengan Safar, tahun depan mula dengan Muharram, tahun depan lagi mula dengan Safar. Macam itu mereka gunakan. Yang keduanya, mereka menamakan juga bulan ini adalah bulan kesialan. Bulan Safar ini juga dipanggil bulan kesialan. Apa mereka maksudkan dengan kesialan itu? Bagi orang-orang yang tak suka berpisah suami dengan isteri kerana suaminya ingin berdagang. Mereka rasa macam, suami aku nak tinggal kejap lagi ni kerana nak pergi berdagang jauh. Bila nak balik merinti 3-4 bulan. Dia akan rasa kekosongan bagi seorang perempuan. Dia rasa macam menyusahkan dia. Dan bagi orang-orang yang gah dia tinggi, dia nak pergi menyerang dia. Dan kabilah-kabilah yang menjadi mangsa tu pula, dia rasa macam memang bulan ni memang bulan sial lah, tak meniaga, tak ada ong lah, gitu. Dia akan rasa macam kesialan bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang bertani, mereka rasa bila gugur daun pokok, mana hasil menjadi kurang pada hari itu, pada bulan itu, mereka rasa macam kesialan. Tak ada ong lah bulan ni, bahasa Arab, cakap bahasa dia lah. Kemudian cuaca yang kering, mereka terpaksa berusaha dengan lebih gigih untuk mencari air di padang pasir. Sumur ni perigi adalah terhad. Mereka beli air, mereka menggunakan air di perigi terhad. Tetapi mereka kena kerja lebih untuk mencari air, untuk berusaha untuk dia punya unta dia minum yang lebih pada hari itu. Tetapi kesialan-kesialan itu mereka simpulkan bahawa pada hari mereka orang Arab waktu dulu, mereka mengatakan bahawa pada hari Rabu
terakhir di dalam bulan Safar. Rabu terakhir di dalam bulan Safar merupakan mereka berpendapat bahawa Allah menurunkan bala dalam bentuk azab. Bala lapar, bala itu, bala ini. Sebanyak 120 jenis bala. Bala yang akan turun dalam setahun tu dilonggokkan turun kepada manusia ini pada hari Rabu yang terakhir di dalam bulan Safar. Ini pendapat mereka ya, pendapat mereka. Saya kena cerita dulu sinopsis mereka zaman jahiliyah, zaman orang terdahulu, apa pendapat mereka terhadap kesialan-kesialan yang mereka katakan itu. Tetapi walau bagaimanapun Nabi SAW bila diutus menjadi Rasul, Nabi sebelum menjadi Rasul, Nabi melihatkan keadaan mereka ini, salah ni, mana ada gitu, bulan semua sama. Tetapi Nabi bila menjadi Rasul, Nabi menafikan dengan sabdaan. Nabi bagi tahu pada sahabat-sahabat, semua bulan adalah sama. Nabi sabda, semua bulan adalah sama. Adapun kesialan ataupun kebaikan itu datangnya daripada takdir Allah dan ketentuannya juga. Ini adalah Nabi mengajarkan mereka yang berada di Makkah itu ketauhidan, bahawa baik ke buruk ke datangnya daripada Allah, bukan datang daripada hari Rabu yang terakhir di dalam bulan Safar. Jadinya orang-orang ada mandi Safar. Ni orang nak tanya ramai ni. Mandi Safar itu adalah adat jahiliyah yang mereka ada-adakan sebagai mandi itu untuk membuang kesialan sepanjang setahun pada diri dia, supaya sial tu jangan datang kepada dia, keluarga dia, harta dia dan semua yang dia miliki itu, supaya kesialan itu dapat disingkirkan, dapat dihindarkan daripada dia. Sebenarnya apa? Bila kata Nabi kata semua bulan sama, hari Rabu tu hari Rabu lah. Kalau kita nak mandi, niat lah mandi macam biasa kan. Niat mandi biasa, ya Allah aku mandi ini untuk kesihatan tubuh badan aku, mandilah. Hari tadi pun mandi, nanti dekat maghrib pun kita mandi, besok nak bangun subuh, sebelum subuh kita mandi juga kan, lagi sembahyang subuh kita mandi juga. Mandi mesti ada niat. Sekarang ini keluar sikit, mandi menolak kesialan ini, mandi yang berdosa banyak kita lakukan hari ini. Tapi adat itu sudah tiada lagi di negeri Johor khususnya. Adat itu tiada kat Malaysia, dan tak ada lagi orang-orang membuat adat mandi Safar. Dah tak ada lagi, orang dah tak buat lagi. Kita lupakan yang itu, tetap kerana itu tak dibuat lagi oleh mana-mana orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya masuk kepada zaman Rasulullah. Itu zaman jahiliyah dan pengenalan berkenaan dengan bulan Safar. Mari kita tengok kepada peristiwa yang berlaku di dalam bulan Safar. Peristiwanya banyak, tak tercatat, tak terhurai. Tetapi sekadar yang 1 jam ini kita membincangkan berkenaan dengan bulan Safar. Apakah peristiwanya, kenapa bulan Safar dan apa fadilatnya, apa amalannya, kita bincang waktu ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa peristiwa yang berlaku di dalam bulan Safar. Kita tengok kalau kita di Malaysia ini kita meraihkan bulan Safar, tak ada apa-apa. Nanti Rabiul Awal, kita nak buat Maulid Rasul. Adalah peristiwa yang kita nak buat. Muharram, ada tak peristiwa? Ada. Kita baca doa akhir tahun, awal tahun. Kemudian 10 Muharram nanti kita bubuk Ashura. Adalah program yang kita akan buat. Tetapi sejauh mana program itu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, atau sekadar program hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tetapi kebanyakan kita tidak menyentuh berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Safar sepanjang kerasulan Nabi SAW. Dan mungkin di dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi, ada juga peristiwa di dalam bulan Safar yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, mungkin para sahabat-sahabat yang lain. Ada peristiwa peperangan yang mungkin berlaku di zaman mereka. Tetapi untuk tahun yang pertama kita menghuraikan berkenaan dengan bulan Safar ni, kali ini round yang pertama bulan Safar, kita menceritakan secara rambang sahaja
supaya pendetailan dengan tajuk-tajuk yang dihuraikan nanti, tuan-tuan boleh dapat satu tajuk bagi cari pada kitab-kitab sirah, fiqh sirah akan dihuraikan berkenaan dengan tiap-tiap peristiwa yang berlaku di dalam bulan Safar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa berlaku dalam bulan Safar? Nabi SAW memulakan berhijrah. Nabi memulakan niat untuk berhijrah Mekah ke Yathrib pada bulan Muharram. Tetapi Nabi membiarkan sahabat, siapa nak pergi jalan dulu, pergi Yathrib, pergi. Nabi masih stay lagi dekat Mekah. Sehingga habis dah semua sahabat yang tinggal di Mekah, tinggal Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diminta tidur di tempat pembaringan Nabi pada malam itu, dan pesanan Nabi, jangan lari. Pesanan Nabi, tolong amanah yang diberikan oleh penduduk Quraisy Mekah untuk menjaga harta dan pulangkan kepada mereka. Ali diminta tolong menjaga amanah dan memberikan amanah itu, menunaikan amanah itu kepada penduduk Mekah. Dan Nabi keluar dengan Abu Bakar. Nabi keluar bersorangan diri daripada rumahnya yang dikepung itu. Kemudian saya ringkas ya. Kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Kemudian dengan Abu Bakar keluar Busur, kemudian 3 hari kemudian pergi ke Madinah, ke Yathrib. Tak nak cerita berkenaan dengan Suraqah bin Malik, halangan-halangan itu tak perlu cerita. Abdullah bin Uraiqid yang mengiringi Nabi SAW. Abdullah bin Uraiqid orang kafir, tetapi dia baik. Dia menunjukkan jalan kepada Nabi, tak nak ikut jalan biasa, ikut jalan pantai supaya orang tak biasa lalu, kalau orang cari pun tak jumpa, ikut jalan jauh. Tu panjang cerita dia. Tetapi peristiwa hijrah bermula, Nabi mula keluar daripada rumah Abu Bakar, kemudian Gusur dan bergerak ke Yathrib, bermula daripada bulan Safar, hujung bulan Safar, kemudian sampai ke Madinah Yathrib pada bulan Rabiul Awal. Dan mereka disambut, Nabi disambut di Makkah, Tala al-Badru alaina min saniyatil wada'i dan sebagainya. Dan Islam mula berkembang di Madinah dan dapat diamalkan oleh penduduk sana secara aman, secara dalam keadaan yang lebih tenteram, mengamalkan amalan-amalan Islam di Yathrib, kemudian ditukarkan kepada Madinah. Berlaku pada mula hijrah dalam bulan Safar. Perkara yang kedua, Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid di dalam bulan Safar. Nabi SAW ini waktu usianya 25 tahun. Dalam keadaan Nabi bekerja dengan Khadijah sebagai seorang pendagang yang berjaya dan bergaya waktu itu. Kenapa bergaya? Khadijah adalah seorang wanita janda yang cantik, kemudian kaya, hati baik, manis muka. Kemudian Khadijah ini diminati oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jadi kalau dapat kahwin janda, ini kalau dapat kahwin dengan janda ni, woi, cantik lagi, baik lagi, kaya pula tu. Ini tak ada kerja orang. Dulu dengan orang sekarang sama aja perangai dia. Kan? Jadinya tertarik Khadijah ini kepada orang lain, tetapi Khadijah buat tak tahu je. Sebab apa? Dalam hati Khadijah dia tertarik dengan Nabi SAW. Kerana Maisarah ni lelaki ya. Maisarah seorang pekerja milik Khadijah. Diminta oleh Khadijah, wahai Maisarah, aku nak menghantar Muhammad untuk pergi berdagang ke Syam. Cuba kau tengokkan perangai dia, kelaku dia, cara dia berniaga, cara dia berkomunikasi dengan masyarakat Syam, cara dia berjual beli. Cuba kau tengokkan keadaan kehidupan dia, cuba kau perhatikan. Jadi Maisarah bersama dengan Nabi pergi berdagang ke Syam. Dilihatnya pedagang-pedagang suka dengan dagangan Khadijah yang dikendalikan, kedai yang dikendalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramah, untung, dan orang tak argue berbagai masalah, dan perniagaan itu untung, sehingga menarik perhatian Maisarah. Apabila balik ke Mekah, Maisarah menceritakan kepada Khadijah, Khadijah, itu Muhammad
bersama dengan aku, akhlak dia sangat bagus, mulia orangnya, dan dia disenangi oleh semua orang, dan orang nak berdagang dengan dia, perbualan dia pun bagus, komunikasi semua bagus, dan perniagaan engkau pada kali ini untung tu sebab dia yang menjaga handle perniagaan dan menjadi untung perniagaan. Dan atas risikan-risikan daripada Maisarah ini, adakah kalau aku kahwinkan dengan Muhammad kau nak? Itu cerita. Khadijah juga ada hajat hati. Nabi juga sebenarnya ada hajat juga hati dengan Khadijah, tetapi dia tak sampaikan. Tetapi Maisarah ni adalah orang tengah. Tu sebab kalau kita nak minang ni ada orang tengah. Kan, gisik-gisik ni kalau berkenan kena ada orang tengah. Tapi Nabi dengan akhlak dia yang mulia, dia tak menyatakan secara zahir lah kan. Kau nak jadi isteri saya, taklah macam itu kan. Tapi cara perwatakan Nabi dengan Khadijah ini dilihat oleh Maisarah bahawa kalau dia ni dikahwinkan memang tirengam betul lah. Tirengam betul. Jadi bila hajat yang dia bincang berdua ini, Khadijah kata setuju sahaja dia berkahwin dengan Nabi. Dia tu pergi jumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, aku nak bagi tu berita baik. Kalau kita kan, aku ada berita baik, belanja aku makan dulu. Kita gitu lah kalau kita. Tapi mereka adalah perbualan mereka. Tetapi bila disampaikan hajat perkataan daripada Maisarah itu bahawa Khadijah suka dengan dia, Nabi rasa gembira. Dalam hati aku pun rasa okey juga walaupun dia janda. Tapi okey, perangai dia pun okey. Dia pun nampak aku pun okey juga ke? Okey, nyaman ni kan. Jadi Nabi mengatakan dia setuju. Oleh kerana dia setuju, dia sampaikan balik kepada Khadijah, wahai Khadijah, Muhammad setuju lah kalau kau kahwin dengan dia. Kan bahasa Melayu lah kan. Bahasa kitab dia lain. Ada dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ada cerita berkenaan dengan bagaimana perkahwinan di antara Nabi dengan Khadijah. Tuan-tuan, bila mereka ni macam berkenan kan, dia taklah kenyak-kenyak mata gingurat-ngurat, tetapi mereka, Maisarah ini menjalankan tugas dia. Wahai Muhammad pun macam setuju dengan Khadijah, Khadijah pun macam setuju dengan Muhammad. Jadi bercakaplah mereka dengan keluarga mereka. Khadijah ini bagi tahu dengan keluarga dia bahawa dia nak berkahwin dengan Muhammad. Dan Nabi Muhammad bercakap dengan bapa saudara dia. Cakap dengan bapa saudara dia supaya Abdul Muttalib supaya dipinangkan dia dengan Khadijah. Berlakulah peminangan di antara Nabi dengan Khadijah yang dilakukan di antara bapa saudara dengan bapa saudara. Maknanya kalau hari ini adat kita nak bernikah, nak bertunang, janganlah kita nak minang tu kita pergi jumpa dia direct, nak bertunang, nak cincin baginya, tak boleh. Maknanya adat orang dahulu itu bila nak berminang, wakil bagi pihak lelaki, wakil bagi pihak perempuan mesti berunding di kalangan mereka. Setujunya maharnya berapa ni, mesti dibincang. Dan berlakulah perbincangan yang harmoni kerana Khadijah pun nak dengan Nabi, Nabi juga nak dengan Khadijah. Berlakulah pertunangan dan pernikahan mereka, perkawinan mereka itu, dan Nabi dikurniakan anak, Nabi dikurniakan, dan pernikahan itu berlaku di dalam bulan Safar. Kalau kita hari ini ya, kalau kita nak berkedah ejaz, kita memang dalam bulan Safar nak melakukan perkahwinan anak, jalan terus. Tetapi kalau belum ada ejaz apa-apa nak buat perkahwinan anak, lepaskan dalam bulan Safar. Kenapa? Bukan kesialan, tetapi kita lepaskan dalam bulan Safar kerana itu lebih afdal. Tapi kalau dah rancang dalam bulan Safar, teruskan. Jangan cancel pula. Minggu depan nak bagi kahwin, alamak 2 Safar katakan. Alamak tak boleh ya. Jalan terus. Tetapi kerana itu telah dirancang. Dan ambillah dia sebagai kita ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Dapat pahala. Apa berlaku yang ketiga? Berlakunya perang Waddan ataupun Abwa yang dipimpin oleh Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri memimpin peperangan Waddan itu, dan dia berlaku pada tahun yang kedua Hijriah.
Nabi menang dalam peperangan itu. Ingat Nabi pergi perang, dia tak bunuh walaupun seorang. Dan Nabi seorang pun dia tak pernah bunuh. Kenapa? Nabi membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi Nabi tidak membunuh walaupun seorang. Walaupun Nabi ada pedang, tapi Nabi menepis sahabat kalau yang membunuh orang yang lawan dalam peperangan. Nabi tak berperang, Nabi berperang, tetapi Nabi tak menggunakan padang dia untuk membunuh kerana membawa rahmat kepada seluruh alam Nabi. Yang keempat, tragedi Raji', iaitu terbunuhnya 70 orang sahabat utusan Nabi kepada kaum Adal. Adal ini bersekutu dengan kaum Khuzaim. Padahal mereka meminta datang bagi tujuan berdakwahkan Islam kepada kaum mereka. Mereka panggil, wahai Muhammad, kami nak masuk Islam, datangkanlah pendakwa-pendakwa kamu untuk mengajar kaum kami, untuk berdakwah kepada kami supaya kami memeluk Islam. Nabi pilih sahabat-sahabat, tunjuk sahabat siapa nak boleh pergi. Mereka pergi 70 orang. Sampai di kaum mereka bunuh 70 orang tu. Bukan nak ngajak masuk Islam pun nak lagi bunuh kawan tu pula. Peristiwa ini membangkitkan kemarahan kepada Nabi SAW, tetapi ianya berlaku dan telah pun berlaku. Berlakunya pada dalam bulan Safar tahun yang ketiga Hijrah. Ini mereka dan Nabi menghantar utusan-utusan untuk belajar. Kemudian yang kelima, tragedi Bi'r Ma'unah. Bi'r ni perigi. Berlaku pembunuhan 70 orang sahabat pilihan Nabi. Berlaku pada tahun yang keempat Hijriah. Ini juga untuk berdakwah. Mereka juga dibunuh. Tahun yang ketiga ada yang dibunuh. Tahun yang keempat juga ada 70 orang sahabat lagi yang dibunuh. Yang keenam, peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku di hujung daripada bulan Muharram. Peperangan Khaybar ni kalau nak cerita panjang, waktu tak cukup, saya tak nak cerita. Peperangan Khaybar tuan-tuan boleh dapatkan pada kitab-kitab sirah. Bagaimana Nabi dengan Yahudi berperang itu. Sayyidina Ali boleh memegang membuka pintu Khaybar itu dengan tangan kirinya dan dia boleh masuk. Apa bacaan Sayyidina Ali, apa pengamalan Sayyidina Ali, apa kehebatan Sayyidina Ali. Waktu-waktu yang lain kita akan cerita peperangan Khaybar, ataupun minta kepada sahabat ustaz-ustaz lain untuk khas cerita peperangan Khaybar. Besar cerita ni. Peperangan Khaybar ini berlaku dan mendapat ujung bulan Muharram dan sampai ke bulan Safar. Dan di dalam bulan Safar itu berlakunya pada tahun yang ke-7 Hijriah. Ini cerita bulan Safar aja. Yang ke-7, pengiriman tentera untuk perang yang dihantar oleh Nabi SAW, yang diketuai oleh Qutbah bin Amir ke Qastum, juga berlaku pada tahun yang ke-9 Hijriah. Ini peristiwa dalam bulan Safar ini, tahun-tahun yang Nabi berlakunya itu saja yang kita keluarkan supaya kita dapat melihat, oh itu berlaku. Cerita secara tepat, fit dia tu nak panjang lah cerita tiap satu peristiwa itu. Dan juga dalam bulan Safar juga Nabi SAW mengkahwinkan anak kesayangannya Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Juga berlaku dalam bulan Safar. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah dalam bulan Safar, dan Nabi mengkahwinkan Sayyidatina Fatimah anaknya dengan Sayyidina Ali dalam bulan Safar juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok ada lagi peristiwa yang berlaku dalam bulan Safar ini, tetapi kita cukup sekadar yang itu supaya kita mendatangkan, oh ada rupanya balas dendam orang kafir kepada orang Islam bila minta berdakwah, dibunuhnya 70 orang tu. Jangan tuan-tuan bunuh pula ustaz-ustaz yang ni nanti perangai orang kafir pula. Jadinya tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Kita kena istighfar kepada Allah Ta'ala.
atas segala dosa-dosa kita kerana banyak kita mengabaikan bulan Safar ikut umur kita dah berapa banyak umur kita ini, tetapi kita telah mengabaikan bulan Safar ini dengan kita tak membuat apa-apa, keadaan zikir, keadaan menambah ibadah, sedekah dan sebagainya, kita tidak melakukan apa-apa. Dan kalau kita buat pun kita kata kebiasa-biasa saja. Tapi saya mengharapkan nak masuk bulan Safar ini, saya gariskan ada 10 amalan. Bukan berlaku bukannya buat di dalam bulan Safar saja, tetapi bulan-bulan lain buat juga. Tetapi bulan Safar ini adalah amalan-amalan tertentu yang disyadangkan, yang perlunya dibuat, wajarnya dibuat. Kerana apa? Nak meningkatkan ibadah selepas keluar daripada bulan haram, dah tak boleh pegang, tetapi amal ibadah yang dilakukan dalam bulan Muharram ini mesti diteruskan di dalam bulan-bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mesti diteruskan. Jadi di awal selepas daripada bulan haram ini, masuk macam bulan halal lah. Bulan halal ni boleh berlaku perang, boleh apa ni. Kat Malaysia ni bulan haram pun orang perang gaduh juga kan. Terutama orang politik gaduh juga. Tak ikut dah segera ni. Tetapi kalau kita nak ikut prinsipnya, tak boleh. Dia mesti dalam keadaan kita menjaga akhlak kita sebagai orang Islam. 10 amalan utama secara harian yang kita boleh buat di dalam bulan Safar. Yang pertama, zikir. Komputer saya ni tak boleh pula tulis Jawi, saya tulis Romi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi SAW bersabda, aku lebih sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang berada di bawah sinaran matahari. Tuan-tuan, kekayaan di bawah sinaran matahari ni, dunia ini dan seisinya ada pemiliknya. Tanah ni milik kita, tanah tu milik dia, rumah ni dia punya, kereta tu dia punya, masjid tu ada tuannya, tu jabat-jabat kerajaan ada tuannya. Maknanya kalau kita Johor ni berbanyak tuan kepada tanah, kepada harta yang berada di atas bumi ini. Nabi SAW bersabda, kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini, Nabi kata dia lebih suka daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang berada di bawah sinar matahari. Semua ini memang kita suka, tetapi sebut subhanallah walhamdulillah tu Nabi lebih suka. Maknanya kita mesti suka sebagaimana Nabi suka. Perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan ini zikir, naik motor, naik kereta, kita tak ada kerja, daripada kita tengok WhatsApp, tengok FB, tengok YouTube, tengok benda-benda ni, eloknya kita perbanyakkan. Kalau dahulunya kita hanya membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pagi 10, petang 10. Maknanya biasanya kita ni biasa buat subuh baca 10 kali, nanti lepas maghrib takabbalallahu minkum, kan baik sunat ba'diyah maghrib baca 10 kali, lepas tu kita kuliah. Orang yang straight dengan amalan akan membaca itu. Cuba kita tingkatkan masuk bulan Safar ini. Lepas subuh baca 10, lepas zuhur 10, lepas asar 10, lepas maghrib 10, lepas isyak 10. Jadi kita dapat 50, kita dapat membacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia menguatkan iman, dia menguatkan keyakinan, dia menguatkan kepercayaan, dia mendatangkan suatu keyakinan dan mendatangkan cahaya nur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita, kepada hati kita, kepada kalbu kita, kepada sir kita. Dalamlah tu. Kemudian di luar kita, di kanan kiri, di atas bawah, kanan depan belakang, disinari dengan cahaya yang melindungi kita dan malaikat memayungi kita. Kerana zikir-zikir ini mendapatkan rahmat yang banyak, mendapatkan keberkatan yang banyak, mendatangkan rahmat yang banyak, mendatangkan keredaan yang banyak daripada Allah kepada kita. Jadi perbanyakkan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar di dalam bulan Safar, supaya pemeliharaan kita. Kalau orang kata perang kan, orang jahiliah lu pergi perang kan, habis pedang dengan kita kan. Hari ni kita berniaga juga, kedai roncet ke, kita berniaga handphone ke, kita berniaga apa, internet, scammer ramai banyak sekarang ni, nak curi duit orang, kerja malas curi duit orang, cara scammer. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, walaupun dia kata dia nak curi duit kita,
Allah memelihara semua harta kita. Nak cakap apa lagi? Nak zikir apa lagi? Supaya scammer tak curi duit kita. Yang kedua, hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Sembahyang sunat duha. Kita hari-hari sembahyang sunat duha. Tetapi kita niat semata-mata untuk mendapatkan rezeki je. Ya Allah, kalau rezeki langit turun ya Allah, jauh dekatkan ya Allah, susah senangkan ya Allah, semua sikit banyakkan ya Allah. Allah mainkan rezeki bersama ibu kana fil ardi wa bawah keluarkan ya Allah. Kita berdoa-doa macam tu saja. Kita hanya terfokus kepada rezeki yang berada di depan mata kita. Tetapi kalau kita fikir balik, sembahyang sunat duha 2 rakaat ini juga arahan Nabi. Nabi tak tinggal. Di samping kita nak melancarkan rezeki yang kita nak dapat, sebab kita berniaga, sebab kita dapat ni, yang kita buat ni, Nabi SAW bersabda, sendi-sendi kita ni ada 360 sendi. Tulang dengan sendi ini ada 360 sendi. Perlu kita melakukan sedekahnya, keluarkan sedekahnya. Sahabat tanya, tak mampu ya Rasulullah, kita nak keluarkan sedekahnya. Kamu sembahyang 2 rakaat sunat duha itu, kamu seolah-olah telah membayarkan sedekah sendi-sendi kamu. Sehat tak tu badan kalau macam itu? Sehat. Dapat tak pemeliharaan daripada Allah Ta'ala hasil dari sembahyang sunat 2 rakaat? Dapat. Itulah yang Nabi nak sampaikan tentang pemeliharaan dan rezeki kesihatan bagi orang yang sembahyang sunat duha. Kita fikir sembahyang sunat duha ini duit. Itu saja yang kita fikir. Tetapi banyak lagi hasil daripada sembahyang sunat duha. Itu sembahyang 2 rakaat, kita menunaikan sembahyang sunat duha. Apa surah sembahyang sunat duha? Qul ya Allah. Upgrade sikit. Wasyamsi wadduhaha, rakaat pertama lepas Fatihah, rakaat kedua lepas Fatihah, wadduha wal laili idza saja, surah duha. Kemudian 2 rakaat. Bangunlah 2 rakaat jika ada masa. Bagi kerja-kerjaan rehat 5 minit. Tapi bagi orang yang kerja swasta, toke pula lagi, dia ada masa mungkin lebih, buatlah 4 rakaat. 4 rakaat kita sembahyang itu, Allah memberikan kemudahan kepada hati kita untuk cenderung melakukan taat. Taat ni Allah bagi rezeki, kita menggunakan rezeki ni untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah untuk kita nak sedekah. Tak lokek lah kita, orang nak datang tolong kita, nak bantu tu. Tuan-tuan nak hilangkan sifat lokek, bayang sunat duha 4 rakaat 2 salam. Jangan 4 rakaat jalan terus, tak boleh. 2 6 2 8. Ada boleh sampai 12. 2 sampai 12. Tuan-tuan kita akan rasakan suatu nikmat sembahyang sunat duha itu apabila kita melakukan. Macam mana rasanya? Buatlah sendiri. Nanti Allah akan bagikan sejuk hati kita, tenang hati kita, damai hati kita, senang nak memaafkan orang. Sembahyang sunat duha. Amalan yang ketiga, solat fardu 5 waktu berjemaah di masjid, di surau dan di mana saja kita dengar azan. Jangan radio dengar azan, kita masuk dalam radio nak sembahyang pula. Taklah, yang nyata ni. Kita dengar azan di masjid, kita pergi. Kita dekat dengan rumah kita dengan surau, pergi dekat surau. Sembahyang berjemaah kita di surau. Sekarang ini 5 waktu orang tak ramai. Sembahyang Jumaat pun orang datang last sekali. Tak nak sembahyang Jumaat tu datang awal. Sedangkan Jumaat tu penghulu segala hari. Dimakbulkan doa. Ada selawat lebih banyak daripada itu. Siapa yang berzikir La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ard ya Dzal Jalal wal Ikram. Pada hari Jumaat diterima amalannya, diterima permintaannya, dimakbulkan, disegerakan permintaannya oleh Allah Ta'ala. Dia pun tak zikir. Bayang Jumaat pun datang lambat. Apatah lagi nak suruh sembahyang 5 waktu, pergi masuk awal waktu pula. Letih betul kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, apabila kamu membersihkan diri dengan berwuduk daripada rumah, kemudian menuju ke masjid, akan diberikan pahala seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah, dan diberikan kepadanya 27 darjat kebaikan. Tengok,
Ni belum masuk waktu, bukan tergesa-gesa dah orang nak kamat tu, rumah dekat dengan masjid. Orang nak kamat pun kita pergi. Kan itu. Itu pun dapat juga, tapi tidak dapat 27 darjat itu. Tetapi yang nak kata dapat 27 darjat kelebihan, kebaikan ini dan dapat mengerjakan haji dan umrah ini, pahalanya itu orang yang menunggu 5 minit kita masuk masjid, dia masuk waktu, dia sampai masjid dah Allah, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tunggu kejap, zikir sama doa apa semua kali. Tok bila Allah Akbar, orang itu dapat. Sebab dia dapat iktikaf, dia dapat niat, dapat sembahyang sunat tahiyatul masjid, dapat menunggu azan walaupun 2-3 minit, kemudian dia dapat berdoa, menjawab azan, dapat duduk bertenang, menghadap kiblat, bayang sunat, doa selepas azan. 27 lah. 27 tu banyak lepas je. Tapi kalau kita dah kamat baru datang, ada rakaat kedua baru datang, aku dapat berjemaah juga tapi dah rakaat kedua. Tapi tak apa. Dapatlah, mungkin dapat 7, dapat 8 darjat kebaikan. Ada juga kebaikan tetapi kurang. Tetapi yang dikatakan dapat 27 darjat ini orang yang menunggu waktu. Bukan waktu menunggu dia nunggu waktu. Masuk. Allahu Akbar. 5 waktu sehari semalam. Tak ada satu waktu pun yang kita menunggu waktu. 5 waktu yang menunggu kita. Tak main lagi ke? Aku dah nak balik ni. Dah 6.50 ni. Asal nak keluar ni. Bayang cepat. Seolah-olah waktu tu bercakap dengan kita. Tak adil kita. Tapi bila mati, ya Allah, ini ahli syurga, ya Allah. Apa kita ni? Kita boleh nilai diri kita. Kemudian apa yang kita nak buat lagi, amalan yang keempat dalam bulan Safar adalah membaca Al-Quran. Nabi kata satu huruf bersama dengan satu pahala. Satu pahala kebaikan. Bukan satu pahala bagi saja, tapi pahala kebaikan. Ini pahala. Kebaikannya, pen ini boleh ditulis. Kebaikan dia. Kaedah macam itulah. Pahala ni, bila datang kepada kita, ni kebaikannya apa? Ni boleh menulis. Kalau pahala dalam ni apa? Dia boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita nak melakukan maksiat, dia menghalang kita. Itu kebaikannya daripada pahala tu. Dan dia kontrol kita. Dan setiap pahala itu, pahala kebaikan tu digandakan menjadi 10 kali ganda. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Tirmizah pula. Tirmizi dan Tabrani. Tuan-tuan dari mati Allah Ta'ala, kalian, orang yang banyak pahala di dunia ini, pahala menunggang kita. Pahala bila dia menunggang atas badan kita, kita rasa ringan untuk meneruskan kebaikan. Dosa, kalau dia menunggang kita, dosa dia biasa pahala dengan dosa duduk di atas dunia dan selepas kita mati. Pahala waktu kita duduk di atas dunia, dia menunggang kita, menyebabkan kita ringan untuk terus melakukan kebaikan. Apabila kita melakukan dosa memikul kita, memikul dosa. Dosa memikul kita. Dosa memikul kita, menyebabkan kita berat terus untuk melakukan kebaikan. Melainkan kita, dosa yang kita bawa tarik itu, kita buang. Dengan kita istighfar, baru kita rasa ringan. Akhirat ni bila kita mati, pahala kita menunggang dia. Dia membawa kita kepada redha Allah dan bawa kita ke syurga. Dosa bila kita mati, dia menunggang kita, menyebabkan kita diazab. Apa? Nak bersihkan dosa yang menunggang kita. Kita nak buang yang tonggangan itu, dia lekat dengan kita. Dia akan dibakar dalam api neraka kerana dia menunggang kita. Sekarang ni kita menunggang dosa. Bila menunggang dosa, sedap buat dosa. Sedap buat dosa. Akhirat dia nunggang kita. Jadi berhati-hati dalam beribadah, banyakkan pahala, kerana banyakkan beribadah, dia mendatangkan pahala, kebaikan, dan dia menunggang kita dan menyebabkan kita ringan. Naik pelampung kan kita ringan, naik belon kan kita naik ke atas. Pahala itu meringankan kita. Bila kita mati, roh kita cepat naik ke atas, kerana dia yang menarik kita ke atas. Apa lagi nak buat dalam bulan? Yang kelima, dalam bulan Safar ini, perbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wa asyurah. Tapi selawat kepada aku, nak Allah akan selawat kepada dengan 10 kali selawat. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berselawat kepada Allah
Siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah akan selawat kepadanya untuk 10 kali. Dihapuskan daripadanya 10 kesalahan dan diangkatkan kepadanya 10 darjat. Nabi kata, tengok. Hadis riwayat Nasai. Orang yang berselawat sekali je, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah nak selawat pada kita dalam bentuk keselamatan, rahmat, redha, kasih sayang, perlindungan. Allah bagi pada 10 pada kita. Kemudian Allah hapuskan kepada kita 10 kesalahan. Apa 10 kesalahan yang kita dapat hari ini? Sembahyang lambat, main zuhur lambat. Kemudian kita hari ini tak hormat pada ibu bapa. Tadi ada orang minta tolong, kita tak tolong. Kita ada lagi mengekalkan sifat kita ni suka tengok Facebook, dah azan masih main handphone lagi, main game lagi. Itu kesalahan-kesalahan tu Allah hapuskan. Dan kita macam malah aku nak main handphone, banyak biar aku beribadat. Allah hapuskan sedikit demi sedikit amalan buruk kita ni, Allah hapuskan. Dan Allah naikkan darjat kita. Kita tak perasan darjat kita naik ataupun tidak, tetapi malaikat sangat nampak darjat kita naik ataupun tidak. Bagi orang-orang soleh, dia tahu hari ni malah beribadat, dia tahu makam dia turun. Hari ni rasa nak beribadat, rasa nak lebih beribadat, dia tahu makam dia naik. Kita ni buat apa pun tak tahu. Makan nasi barani rasa apa? Rasa macam nasi biasa, macam nasi goreng je. Itu lidah dah tak rasa. Bagi orang awam, dia beribadat pun tak rasa. Macam orang ada penyakit lidah. Allahu Akbar. Apa lagi nak buat? Hari ni tingkatkan ibadat kita masuk bulan Safar. Yang keenam, membaca doa selepas daripada azan sebelum iqamah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah sayyidina Muhammadin wa sayyidul fadil wa syarratul andar rafi'a wa asmaqam mahmudan li annaka la tuhibul mi'an ya arhamar rahimin. Doa itu wajib. Nabi kata, aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Dan ambil kesempatan di antara azan itu dengan nak qamat kan semai sunat kan, la ilaha illallah tu Bilal. Dan Allah merubah baca doa. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Sambung, rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 4 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 4 kali kita baca, Allah memberikan ganjaran kepada kita seolah-olah kita telah membalas segala jasa mak ayah kita sepanjang hidup dia memelihara kita, menjaga kita. Besok tak pahala. Mak ayah kita mati dah, tetapi dia dapat balasan jasa kita itu dalam bentuk pahala yang tinggi di akhirat, yang banyak di akhirat. Seolah-olah dia mendapat pahala. Sembahyang 5 waktu macam mana kita buat? 5 kali kita membalas jasa mak bapak kita daripada kita lahir sampai ini. Susah payah kan mak bapak kita nak bersorang kita. Kita tidur, dia tak tidur lagi. Kemudian kalau kita sakit, kita tidur ayam, dia tak tidur kerana menjaga kita. Itu dijadikan pahala, dihadiahkan kepada mak bapak kita. Soleh tak kita? Soleh. Kalau macam itu, kita berjaya menjadi anak yang soleh. Nanti bila kita mati, anak kita akan buat pada kita, dan kita rasa nur cahaya daripada Allah Ta'ala itu datang kepada kita kerana anak-anak soleh yang mendoakan kita. Doa. Allahu Akbar. Dah apa? Nabi pula nak memberi syafaat pula kepada kita. Ya Allah, untungnya kita ni, kita yang malah nak berdoa. Yang ketujuh, memperbanyakkan istighfar. Istighfar wa fara yaghfiru mighfara. Helmet. Orang naik motor helmet, pakai helmet ni mighfar. Kalau jatuh batu ke tak kena kepala kita, mighfar. Allah menutup kesalahan kita. Istighfar ni perlu diperbanyakkan. Barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada kesulitan. Apa kesulitan ni? Mesti ada kesulitan dalam kehidupan kita ni. Allah lepaskan dari kita ni daripada kesulitan, penyelesaian kepada masalah yang dia hadapi. Kita hadapi masalah sekarang ni, masalah apa? Allah lepaskan. Dan Allah berikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Min ghairi la yahtasib. Hadis riwayat Abu Daud. Tonton yang dirahmati Allah sekalian. Istighfar kita ni, kita macam astagfirullah 1000 kali aku istighfar. Tak ada manfaat kalau kita tak faham. Memberi manfaat, tetapi manfaatnya kecil lah. Kalau kita tak faham tu 1000 kita boleh bangga lah 1000 tu. Tetapi kalau istighfar ini kita betul-betul
tak wajib ngadap Allah Taala betul, kita mengakui astagfirullahalazim wa atubu ilaih, kita niat dalam hati kita minta ampun ya Allah. Kenapa? Allah tanya kenapa engkau minta ampun? Sebab aku tak mensyukuri nikmat engkau. Okey, aku ampunkan. Istighfar yang kedua, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Apa masalah? Kita niat dalam hati kita, ya Allah, aku sebenarnya hari ni aku lambat main subuh. Minta maaf ya Allah. Okey. Bahasa mudah perkataan macam itulah. Tiap kali istighfar tu ada doa permintaan yang kita minta. Ada. Minta rezeki pun dia, minta sehat, kaki gawat, sakit jantung, mata tak sehat, kan? Sakit belakang, sakit itu, sakit ini. Istighfar ini Allah nak bagi berdasarkan kepada niat kita ketika kita beristighfar. Beristighfarlah. Yang ke-8, mengajak kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala orang yang mengikutinya. Tuan-tuan, marilah kita solat 5 waktu. Kawan tu pun ikut main 5 waktu dengan kita. Kita dapat pahala kita sebab main 5 waktu. Dia yang mengikuti kita tu, dia juga dapat pahala, kita juga dapat pahala tanpa dikurangkan sedikit pun. Allahu Akbar, tanpa dikurangkan sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Tuan-tuan, mari kita mesyuarat bagaimana kita nak sabotaj benda ni. Sabotaj, mari kita nak pergi skamer, dia mesyuarat bagaimana kita nak curi. Hari itu melalui bank, tak berlaku, tak berjaya. Lepas tu dia nak melalui LHDN lah, tak bayar cukai lah ni, tak berjaya, tak banyak dia dapat. Ni sekarang ni dia guna food panda. Order makanan. Tentu orang order makanan hari-hari kan. Dia nak kod situ pula. Maknanya orang yang berbincang itu ni dia melakukan apa? Okey, mereka itu setuju. Orang yang bercakap itu dia berdosa. Orang yang mengikuti, oh iyalah memang kita berjaya. Dosa kau curi dia orang. Aku yang tukang bercakap mengajak itu berdosa juga. Orang yang bercakap tu. Dan tak dikurangkan pula dosanya. Allahu Akbar. Kenapalah kita megang anak aku mantalabat apa? Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri wa wailun li'abdin ja'alahu fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri. Beruntunglah kepada seorang itu yang Allah jadikan dia pemegang anak kunci kebaikan dan penghalang kejahatan. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan syarri mirlaqul lil khairi. Celakalah bagi orang yang memegang anak kunci kejahatan dan menghalang pula kepada kebaikan. Tengok Nabi nasihat begitu. Yang ke-9, bersedekah. Banyakkan bersedekah dengan niat. Niatlah. Niat sedekah tu walaupun sen, walaupun RM1, pastikan kita berniat. Jangan ambil tak apa-apa. Saya minta aja kita pergi makan dekat orang bagi tisu. Orang buta minta bagi duit, derma bagi tisu. Awak je minta, tadi saya warung sana awak je minta. Mungkin itulah rezeki kita, Allah nak tambah dengan cara yang lain. Allah bagi utus dia untuk dia tu minta rezeki sikit daripada kita. Mungkin dia doa, kalau dia kaya ke dia tipu tu, Allah urus dia. Tetapi urusan kita, bila orang meminta tak banyak, sikit bagi dia makan. Kalau dia lapar, bagi orang, awak dah minum air belum? Okey, awak nak minum teh? Okey, nak Nescafe. Kita nak belanja teh, nak Nescafe lagi mahal lah. Tapi belanja dia makan. Mana kita sedekah pada dia dalam bentuk apa yang boleh dibuat. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal, di mana Allah menerimanya dengan kurnianya, mana Allah terima dengan baik, walaupun sedekahnya hanya sebutir korma. Zaman dulu korma lah, kerana ni mungkin segelas air, mungkin kita boleh terima sikit duit ke apa yang ada pada kita di waktu itu. Maka korma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah. Pada sisi Allah itu sebenarnya besar di sisi Allah yang Maha Pengasih. Kenapa yang Maha Pengasih? Nabi kata sebab Allah tahu, Allah Maha Pengasih penyayang ini, Allah tahu nak tambah lagi Allah tahu, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Kita bagi itu RM1, tetapi ikhlas kita nak bagi pada dia, Allah nak gantikan sebiji gunung dalam bentuk pahala kepada kita. Tuan-tuan, kalau Allah kata gunung tu gunung Uhud, Kirat ni Uhud, gunung Uhud. Satu gunung Uhud itu panjangnya 7 km.
Kalau 7 kilometer agak berapa kilo dia punya berat gunung tu. Berat lah. Allah nak bagi pahala tu pada kita. Kita tak nak RM1 kita bagi. Demikianlah Allah menjaga sedekahmu. Allah menjaga sedekah tu. Kita bagi RM1, Allah jaga RM1 itu menjadi gunung. Dan Allah jaga, Allah kata. Allahu Akbar. Demikianlah Allah menjaga sedekahmu sebagaimana kamu memelihara kambing dan anak unta. Mari semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar kan, kita jaga kambing, jaga unta, orang kata besar kan. Maknanya hari ini Allah berjaga sebarang ni. Nanti Allah lipatkan ganda sehingga sedekah yang kita anggap sikit tu rupanya boleh mati besok atau akhirat. Ya Allah, banyaknya pahala sedekah ni. Mana pahala sedekah ni ya Allah? Ya, engkau pernah sedekah dengan cara ikhlas, aku yang membesarkan pahala yang memberatkan timbangan kau. Sedekahlah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan yang ke-10 dah dekat 1 minit lagi pukul 6. Menyambung tali silaturrahim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, panjanglah silaturrahim, innamal mu'minuna akhwatun fa aslihu. Panjanglah kita kalau kita nak baca huraikan silaturahim. Tuan-tuan pun faham. Seminggu sekali kalau mana-mana yang kita yang ada mak bapak, telefon. Abang, adik, saudara mara yang ada dengan kita ni, cuba telefon. Lama tak telefon, bang terbiat ke? Tak. Nak menyambungkan tali silaturahim kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedekah dan menyambung silaturahim ini memang betul-betul memanjangkan umur. Saya melihat ada kawan-kawan kita yang sakit, saya melihat di hospital. Dalam keadaannya koma. Saya tanya isterinya, kan tanya anaknya, ada tak dia ni ada duit sikit? Adalah duit. Cuba awak sedekahkan pada hari esok di masjid ataupun di surau, di mana-mana, dengan niat mudah-mudahan Allah memudahkan ayah awak ni, memudahkan urusan ayah awak. Kalau dia nak meninggal pun senang dalam redha Allah. Kalau dia nak diberi kesihatan, mudah diberikan kesihatan. Ada seorang tu memang betul-betul memang mujarab lah dengan ikhlas. Dia sedekahkan duit bapak dia RM10 dia. Ada kod juga tu. Kalau orang kaya bagi RM10. Besok dia jumpa saya, dia telefon saya. Mam, saya dah sedekah mam sebagaimana imam sebut tu. Alhamdulillah. Berapa jumlah tu saya tak nak tanya awak lah. Alhamdulillah awak telah melaksanakan satu perintah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberkati ayah awak, memberi kesihatan, memberikan rahmat pada ayah awak, memberikan pengampunan pada awak. Saya berdoa-doa macam itu. Alah mam, saya bagi pun RM10 aja. Dalam hati aku cakap, kedekut dengan happy yang dah value datang jumpa aku. Ni RM10 je bagi, kan bagi 100 pada masjid. RM10. Tapi ayah dia diberi kesihatan. Sadar bapak dia. Dan bapak dia beberapa hari sadar, sehat. Tak seminggu meninggal jugalah. Sebab mungkin RM10 tahannya seminggu, 100 mungkin tahannya sebulan. Agaknya gitulah. Tapi maknanya berlebih-lebihlah sedikit memberi sedekah itu. Kedekut juga main. Ada seorang sedekah ni, kata sedekah dengan silaturahim ni. Ada seorang tu berjumpa dengan saya pukul 12:30 malam. Dia kata dia terlalu susah keadaan kehidupan dia. Saya cakap, duit ada kocek? Dia kata adalah RM15. Okey, malam ini juga tolong masukkan tabung masjid RM10. Bapa yang mampu. Mana boleh mam, kalau saya bagi RM10, habislah duit saya, besok nak beli sarap macam mana? Awak bagi RM10 malam ni. Mam, tak boleh lah mam, pujuk, saya pujuk. Awak bagi RM10 malam ni juga, naik motor pergi masjid, bagi RM10 tabung. InsyaAllah besok awak ada rezeki. Tuan-tuan tahu, besok malam tu dia pergi juga. Pukul 12:30 malam dia telefon. Mam, saya dah cakap apa yang imam cakap tu. Saya agak yakin je dengan imam punya cakap tu. Nanti Allah bagi rezeki besok pagi. Besok pagi dia hantar anak dia sekolah seperti biasa. Dengan RM5 dia beli roti canai, minum air masak. Anak dia pergi sekolah. Tiba-tiba ada orang telefon dia, kawan dia. Kau dekat mana? Aku on the way balik daripada hantar anakku balik sekolah. Sebelum aku masuk kilang, aku ada hutang kau 300. Ada hutang ke? Hutang, aku ada hutang kau 300. Teringatlah aku bagi ni, ingin nak bayar kau 300. Aku pun baru gaji, aku nak bayar hutang kau 300. Dia pergi jumpa dapat 300. Pagi tu 7.50 pagi dia telefon saya. Imam,
saya dah sedekah RM10 mam tadi. Saya dapat RM300 bagi ni mam. Siapa bagi engkau? Dia kata orang kata saya ada hutang dengan dia. Saya pun tak ingat saya dia hutang dengan saya. Jadi dia bayar saya RM300. Tengok. Allah bagi RM300. Kemudian dia kata ada RM5 tadi dah. Awak keluarkan RM10 lagi. Sekarang ke masjid. Sedekah lagi. Dia sedekah lagi. Dia dah mula yakin tu. Dia sedekah RM10 lagi. Tiba-tiba dalam pukul 11.30 akak dia telefon dia. Dia kata kau datang kedai ni yang kau kerja tolong akak hari tu, ada tolong akak tu, akak tak bayar upah lagi kat kau ni. Dia kata alah kak itu tak kisah sikit-sikit. Rasa bersalah akak, kau tolong hari tu akak tak bagi kau upah sikit. Datang kedai. Datang kedai. Lepas dia hantar anak dia sekolah agama, dia datang kedai. Dia bagi RM400. Tengok tuan-tuan, dia dapat RM700. Berapa dia keluar? RM10 dan malam dan RM10 bagi. Tengok Allah bagi pada dia. Bertambah dia yakin dia. Saya agak okey. Sekarang ni perbanyakkan solat. Jangan tak solat. Baik imam, saya akan solat. Sekarang ni bila saya jumpa dia solat. Alhamdulillah mam solat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan, fadilah bila cerita macam tu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cukup dah 1 jam 4 minit. Mari kita bermula pukul 6, pukul 5 1 minit, kita dah terlebih dah waktu ini. Jadi saya serahkan wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampun dosa tuan-tuan, ampun dosa saya. Saya serah balik pada Aini sebagai moderator. Wallahu alam. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Saya mengalu-alukan jika ada dari peserta yang ingin bertanyakan soalan, boleh terus bertanya dengan Ustaz ataupun tulis di kotak chat. Adakah yang ingin bertanya? Boleh unmute. Okey, kalau tak ada, boleh saya buat penutup Ustaz? InsyaAllah. Okey. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Imam Zakbar atas berkongsi ilmu pada hari ini. Sebelum kita menutup taklimat pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa berita penting kepada para penonton yang masih ada di Zoom dan Facebook. Taklimat ini akan diarsipkan ke LMS kami bagi tujuan ulang kaji. LMS ini hanya boleh diakses oleh para penaja kami sahaja. Bagaimana ingin menjadi penaja? Senang sahaja. Hanya dengan menaja RM1 sehari atau RM30 sebulan, anda boleh menikmati bersama-sama penaja yang lain. Sebarang pertanyaan boleh hubungi saya di nombor 019-702-4165. Saya ulang semula, 019-702-4165. Terima kasih kepada penaja dan imam, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal ardh binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghlina bil hilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairur raziqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.